Selamat pagi, Shalom. 早安，平安。 Kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. 我们要思想主的话语，就是福音是神拯救的大能。 Kita membaca Roma 1 ayat 16 dan 17, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Setelah itu nanti Pak Amin akan membacakan dalam bahasa Mandarin. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. 罗马书第1章16到17节，我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人，因为神的义正在这福音上显明出来，这义是本于信，以至于信。 如经上所记，一人必因信得生。 Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengawali khotbah ini dengan sebuah ilustrasi. 我要开始我的讲道，我要诉说一件事情。假设， Jika suatu kali kita naik kapal dan kapal kita karam, 如果我们坐船，我们的船沉没下去， lalu kita diselamatkan dengan sebuah sekoci, ada banyak orang di situ dan kita hanya boleh membawa 3 barang penting. 如果有一个小的这个救护船，我们只能带3种东西。 Kira-kira barang penting apa yang akan kita bawa? 大概你们要带什么物品呢？ Bapak Ibu silakan lihat dan kira-kira pilihlah 3 barang penting yang bisa dibawa jika kita dalam situasi seperti itu. 你们要选择，只能选3样物品可以带。如果我们在这种的情况之下， Ada yang ingin berpendapat? 有人要提议吗？ Apa? 要带什么？ Makanan, ya. 要带食物。 Ada yang ingin membawa makanan, satu paket makanan langsung, oke. 就是大概一套或是一包的这个食物。 Apalagi? 还有什么？ Air, oke. 水、 Tali, 绳子、 apalagi? Uang? 钱。要带钱吗？ Ya. Ada beberapa orang memilih dan kita mungkin bisa memilih banyak hal. 有可能有些人选择一些，但是有些人选择很多。 Kalau ini dikaitkan, dicocokkan dengan pendapat beberapa ahli, 如果专家怎么说呢？ kira-kira para ahli itu mengatakan ini yang seharusnya dibawa. 其实这些是应该带的。 Ada 25 liter air karena tubuh kita membutuhkan air lebih daripada makanan. 我们要带着25升的水，因为我们的水需要很多，我们的身体需要很多水， Tapi kita juga butuh makanan 但是我们也需要食物。 sehingga kita bisa memilih satu paket makanan. 有可能我们可以选择就是一包一套的食物。 Nah, adakah Bapak Ibu yang memilih cermin kecil? 有人选择这个小镜子吗？ Untuk apa itu? 做什么呢？ Itu untuk mencari pertolongan ya, diberikan pantulan begitu, bisa untuk mencari pertolongan. 就是用那个阳光，就是反光，要找就是救的人， Ada yang memilih plastik 12 meter, 就是要选择这个12米的这个塑料。 itu untuk menutup kalau hujan lebat datang, itu bisa menutup skoci kita. 如果下大雨的话，我们可以用这个塑料薄膜的话盖我们的这个小船。 Nah, Bapak Ibu sekalian, kadangkala kita di dalam hidup ini juga harus memilih hal-hal yang bisa menolong kita dan menyelamatkan kita.
所以有些在我们的生命，我们必须做选择，有哪些事情可以帮助我们、救我们。 Pernahkah terbayang jika yang kita anggap penting itu ternyata tidak menyelamatkan kita? 我们是否想过，我们自以为很重要的，但是没办法救我们？ Kita menganggap uang itu penting, tapi ternyata di situasi tertentu uang tidak menolong kita. 我们认为钱很重要，但是在这个时候，钱不重要了。 Kita menganggap teman itu penting, tapi di saat sesuatu teman meninggalkan kita. 就是我们以为朋友很重要，但是当朋友都离弃了我们。 Kita menganggap anak itu penting, cucu itu penting, tapi ternyata kadang mereka lupa dengan kita. 我们认为就是孩子、孙子很重要，但是有时候他们忘掉我们。 Itulah kehidupan. 这就是生活。 Nah, apa yang penting yang bisa menyelamatkan kita? 有什么事情很重要可以拯救我们呢？ Bapak Ibu, kitab Roma ditulis oleh Paulus di tengah jemaat Roma. 就是保罗写这封信，罗马书是在这个罗马的信徒。 Untuk jemaat Roma yang saat itu, kota Roma itu kota yang kuat secara militer. 就是因为当时罗马城的话是很强壮的，他们在军事很强。 Ada dua kota yang kuat, yaitu kota Roma kuat secara militer dan kota Athena kuat secara pemikiran. 就是第一是罗马书是他们的军事势力很强，还有这个雅典的话是他们在思想方面、哲学方面很强。 Dan Paulus ingin memberikan sebuah alternatif pilihan yang terkuat yang bisa menyelamatkan manusia. 就是保罗要给他们一个选择，最强的可以救他们。 Bukan Roma, bukan Athena, bukan militer, bukan pemikiran. 就是不是罗马，不是雅典，也不是军事，也不是哲学， Tapi Injil yang menyelamatkan. 但只有福音可以拯救他们。 Bapak Ibu sekalian, di bagian lain di 2 Korintus 2, Paulus menuliskan dirinya sebagai orang yang berpegang pada Injil, seperti dibawa pada kemenangan. 就是在这个哥林多后书第2章14到16，他说福音好像带给保罗得胜， Seperti orang yang diarak, waktu itu kalau menang prajurit diarak masuk kota. 这好像跨胜得胜的这个军兵的话，带进去这个进城， Dan ditaburkan bunga-bunga supaya keharumannya, wanginya menyebar. 就是给他们赏花了，让他们的相声的话都看得出来。 Dan Paulus katakan, kita yang taat, yang membawa Injil itu seperti dibawa pada kemenangan yang membawa harum, menyebar ke seluruh tempat itu. 这就是我们带这个福音的话，好像是跨胜的，把这个香味的话带整个地方。 Hanya saja orang yang tidak percaya Injil menganggap itu bau kematian. 有些人不看重这个福音的话，认为这个是死亡的福音。 Oleh sebab itu, Injil kita perlu pelajari dan Injil penting untuk kita pahami. 所以我们必须就是很重要，我们必须了解这个福音。 Dia menjadi dasar kekuatan orang-orang yang percaya. 其实成为我们信徒这个基础的一个力量。 Gereja kita mengajar kita untuk belajar tentang gospel di dalam kehidupan keseharian. 所以我们的教会教导我们，把福音成为我们生命生活的中心。 Nah, hari ini kita akan merenungkan dua hal. 所以今天我们要想两件事情。 Yang pertama adalah apakah Injil itu? 什么是福音呢？ Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita memandang Injil. 我们要用怎么样的角度看这个福音？ Mari kita melihat apakah Injil itu. 什么是福音呢？ Paulus mengkaitkan Injil itu adalah Yesus Kristus. 所以保罗把这个福音跟这个主耶稣连在一起。 Yesus yang menyelamatkan. 就是耶稣拯救我们。 Di dalam ayat 3 dan ayat yang keempat Paulus mengatakan Injil adalah tentang anaknya
yang menurut daging turun gitu ya, turun ke bumi lalu kemudian menyelamatkan manusia. 所以在第3、第4节那边就提到，主耶稣就是他是神的儿子，道成肉身。 Injil adalah berita keselamatan. 这福音就是拯救的福音。 Injil di dalam bahasa Yunani artinya adalah evangelion. 就是在希腊文的话，福音就是evangelion。 Ya, itu adalah berita sukacita, berita kemenangan. 就是好消息，就是喜乐的讯息。 Di zaman Paulus, kalau tentara menang perang, tentara itu salah satu diutus untuk kembali ke negaranya menyampaikan berita baik, berita kemenangan. 所以如果军兵的话，他们得胜的话，他们要派回国的话，就是要传扬他们得胜的讯息。 Itulah evangelion, gospel, berita baik. 这就是福音，就是好消息， Berita kita sudah menang, 就是我们已经得胜的讯息， bukan berita bagaimana cara supaya menang. 不是这个什么如何得胜的方法的消息， Bukan nasihat supaya kita menjadi baik, 不是一个我们如何成为好的一个劝勉， tapi berita bahwa kita sudah dimenangkan dan dibenarkan. 就是这个是我们已经得胜了，被上帝蒙上帝的得胜的讯息。 Tim Keller mengatakan Injil adalah berita baik dan bukan nasihat baik. 所以 Tim Keller 他说，福音就是好消息，不是建议。 Nasihat adalah apa yang harus kita lakukan. 只是建议或者提议的话，我们应该做的。 Tapi berita baik itu adalah apa yang Allah sudah lakukan untuk kita. 但是这个好消息的话，是上帝已经为我们做的事， Berita bahwa kita sudah dikasihi dan kita dimenangkan. 就是我们已经，上帝已经，我们已经被上帝所爱的，而且我们已经因着他的名得胜了。 Bapak Ibu sekalian, Injil adalah kabar yang benar, fakta, realita. 就是福音是好消息，是一个事实。 Injil adalah sesuatu yang bukan mitos, bukan cerita, tapi dia real, nyata. 就是这个不是传说，而是实际上 Di banyak agama, di banyak kepercayaan, ada yang mengatakan Allah itu turun ke dunia, dewa menjadi manusia, tapi itu cuma mitos, legenda. 就是在别的宗教很多说，宗教信仰很多说，很多神仙都是下到地上。 Injil itu nyata, keselamatan Yesus itu nyata, Yesus itu real, fakta. 就是这个救恩是真的实际上的，而且主耶稣来到世上是事实。 Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 Paulus mengatakan Yesus itu telah begitu ya. Telah mati, telah dikuburkan, telah dibangkitkan, telah menampakkan diri. Ini real, ini fakta sejarah. 就是在哥林多前书的话，已经说主耶稣已经来到世上，已经复活了，那是事实。 Oleh sebab itu Injil, keselamatan kita bukan cuma cerita, tapi realita. 就是福音好消息，不是传说，不是故事，而是事实。 Kasih Allah itu sungguh ada. 就是上帝的爱是真实在有。 Bapak Ibu sekalian, kadangkala kita berpikir bagaimana caranya kita diselamatkan. 有时候我们想，我们如何可以被拯救？ Kita berusaha sebaik mungkin hidup supaya kita diselamatkan. 我们想办法都是尽力而为，想过得最好的，让我们得到救恩，被拯救。 Tapi kisah Injil adalah kisah bahwa kita sudah sungguh-sungguh diselamatkan. 但是福音的话，是我们真正被拯救的故事。 Nah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya Injil itu bicara tentang pribadi Yesus yang datang ke dunia. 所以借着福音是在讲什么？是讲到主耶稣已经来到世上。 Yesus yang bukan teori, tapi pribadi yang ingin berelasi. 所以主耶稣不单单一个理论，但是他是
个人他已经来到世上，想跟我们有关系。 Di Roma 1 ayat 3 dan 4 dikatakan tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kita. Itulah Injil. 就是轮到他罗马书第1章第3节到4，轮到他儿子我主耶稣基督，按肉体说是从大卫后裔出生的，按照圣灵的各种各样，这就是主耶稣，神的儿子，这是福音。 Injil itu bukan hanya tentang kita diselamatkan. Tapi Injil itu adalah juga Allah yang ingin berelasi dengan kita. Allah yang membuka dirinya dalam Yesus Kristus. 所以福音不单单拯救我们，而是就是有关主耶稣想跟我们有关系的。 Oleh sebab itu Injil adalah ketika kita kenal Yesus, kita diselamatkan oleh Yesus, kita memakai cara pandang Yesus di dalam hidup. 所以这个福音的话，就是我们认识耶稣，我们已经被拯救的话，我们必须用主耶稣的想法去看这个生活。 Injil itulah hidup kita. 福音就是我们的生命， Injil adalah kacamata bagaimana cara kita memandang hidup. 就是福音就是我们如何看待这个生命的眼光。 Bahwa saya sudah diselamatkan, maka saya harus hidup seperti orang yang sudah diselamatkan. 所以我已经被拯救的话，我必须过着被拯救的生活。 Bahwa saya sudah diampuni, maka saya harus hidup belajar mengampuni. 就是我已经被饶恕的话，我必须过着饶恕别人。 Bahwa saya orang yang dikasihi. Yesus mengasihi orang-orang percaya ini yang percaya kepada Yesus, Yesus mengasihinya, maka kita belajar mengasihi orang-orang lain. 所以主耶稣爱我们，我们也是去爱这些信徒，爱别人。 Bahwa Yesus sudah melayani kita, maka kita belajar melayani orang lain. 所以主耶稣已经服侍我，我也是学习服侍别人。 Maka Injil bukan hanya bicara soal keselamatan, tapi Injil bicara soal hidup keseharian. 所以福音不单单谈到救恩，而是谈到日常的生活。 Itulah Injil Bapak Ibu sekalian. 这就是福音。 Di dalam perjalanan murid-murid Yesus ke Emmaus, 这是在以马斯的旅程上， ada 2 orang murid yang hatinya tertekan karena Yesus sudah meninggal. Mereka pulang ke desanya ke Emmaus. 所以有2个门徒的话，他们压力很大，因为觉得主耶稣已经死了，他们要回故乡。 Dalam perjalanannya dia sedih. 所以在旅途上他很难过。 Tapi ketika bertemu dengan Yesus dan bercerita dengan Yesus, 当他一到主耶稣，他以主耶稣诉说他的心里。 ketika dibukakan cara pandang Yesus, 当他被打开主耶稣的想法，主耶稣的角度， maka hatinya berkobar-kobar saat menghadapi masalah. 所以他的心灵充满火热。当他面对事情的时候， Ketika Yesus hilang, dia berkata kepada temannya, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika kita ngobrol dengan dia? 就是当主耶稣离开的时候，他说：“当时我与他谈的时候，就是我的心灵很火热吗？” Maka Injil mengubahkan Bapak Ibu. 所以福音改变。 Kita akan bicara yang kedua. 第2点， Apa yang kita pikir mengenai Injil? 我们所想的有关福音是怎么样呢？ Bapak Ibu, kota Roma adalah kota yang kuat. 是罗马城是一个很强壮的城， Kota yang hebat. 就是非常强壮的。 Tapi ternyata di dalam kehebatannya, kota Roma adalah kota yang penuh dengan dosa. 其实，在它的强壮的罗马市的话，是充满罪恶的。 Seorang filsuf yang bernama Seneca berkata Roma adalah kolam pembuangan kejahatan. Dosa apapun ada di situ. 所以有一位哲学家名叫这个Seneca，他说是充满罪恶，所有的罪恶都有。 Dan itu adalah gambaran kita di balik kehebatan-kehebatan kita. Sesungguhnya ada banyak kejahatan di dalamnya. 所以这个也是诉说我们在我们的
了不起的是，我们背后都隐藏罪恶。 Di tengah kehebatan-kehebatan kita, maka sesungguhnya ada banyak dosa di dalam diri kita. 就是在我们的了不起，但是在我们里面有很多罪恶。 Bapak Ibu kalau bicara soal Injil, Paulus yakin dengan Injil. Paulus katakan di dalam ayat 16, aku punya keyakinan yang kokoh. Dalam bahasa aslinya, aku tidak malu tentang Injil. 就是在这个罗马书第1章16节那边说，我不以福音为耻。 Tapi ada banyak orang yang malu tentang Injil. 但是很多人都是把他对福音感到如此耻辱。 Kenapa mereka malu? 为什么他们感到侮辱呢？ Minimal ada 4 hal ini. Mereka malu karena mereka berpikir keselamatan kok gratis. 第一件是因为他们认为这个救恩是免费， Tidak ada usahanya. 就是不需要想办法尽力。 Kok mudah sekali diselamatkan? 为什么那么简单呢？ Kita merasa barang gratis itu barang murahan. 我们认为免费的东西是看不起， Maka untuk diselamatkan harus berusaha lah. 所以要被拯救的话必须尽力。 Maka ada orang malu karena keselamatan cuma-cuma. 因为所以有些人他因为救恩是免费的，所以他感到害羞。 Ada yang malu karena berpikir keselamatan itu karena pemberian Allah. Lalu usaha saya seperti tidak dihargai. 所以好像这个救恩是上帝所赐给我们，好像我所尽力的没有用的。 Kemampuan saya untuk berbuat baik sepertinya tidak dihargai. 好像我有能力可以做善事的话是没有用的。 Dan bukankah itu sebuah penderitaan ketika kemampuan kita seakan-akan tidak berharga sama sekali. 这个也是一种痛苦，当我们的能力的话好像没有用。 Bapak Ibu, banyak orang malu ketika kehebatannya, kemampuannya berbuat baik, berupaya untuk tampil perfect, lalu kemudian itu tidak menyelamatkan. Itu rasanya, apakah aku tidak bisa sih untuk diselamatkan dengan cara ini begitu? 有些人的话是觉得很失望，因为他知道他尽力，他所做的就是一切都是徒然没有用的。 Paulus ingin mengakui bahwa segala kebaikan yang dia lakukan di hadapan Tuhan seperti kain kotor. 保罗承认他在神面前他所做的一切的善事，好像是污秽的一个布。 Ada yang menerjemahkan kain kotor itu seperti kain untuk pembalut wanita. 只是有些人说这个肮脏的布是好像那个月经女人用的月经的布。 Jadi kotor, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebetulnya ada dosa di dalamnya dan bukan sesuatu yang bisa membawa kita kepada keselamatan. 其实我们所有一切的良善的，其实里面打包了我们的罪恶的话。 Bapak Ibu sekalian, setiap kali kita berhadapan dengan Injil, kita disadarkan siapa sebetulnya kita. Segala kebaikan kita, segala apa yang kita kerjakan, segala pelayanan kita, sesungguhnya tidak layak untuk membawa kita kepada keselamatan. 所以当我们面对福音的话，让我们醒悟到的话，我们没有什么，我们一切所做的都是徒然的。 Oleh sebab itu Paulus mengatakan, hidup dari iman kepada iman. 所以保罗说要活出信心到信心的生命。 Kita hidup dari iman kepada iman seperti kitab Habakuk, Bapak Ibu. 这是从信心到信心的生命的，好像哈巴谷的。 Paulus menulis kitab Habakuk di ayat 17 itu, orang benar hidup karena iman. Itu adalah kutipan dari kitab Habakuk. 这就是哈巴谷所说的，我们因着信得生。 Bapak Ibu, kitab Habakuk latar belakangnya adalah bangsa Israel di zaman Habakuk mengalami kesulitan hidup di dalam dosa. 所以当时哈巴谷的时代的话，人活在罪中。 Dan Habakuk berdoa minta keadilan Allah. 所以哈巴谷求神的公义。 Tapi Tuhan menjawabnya ketika Tuhan memberikan keadilannya, Tuhan mengutus bangsa yang ternyata lebih jahat.
daripada bangsa Israel. 但是上帝的话回答他，他的公义的话，他在派就是其他民族更恶劣的 Dan 民族 Habakuk，berkata, loh kok tidak seperti yang kupikirkan. 为什么不如我所想象呢？ Saat itulah Habakuk berkata, ya sudah, aku beriman padamu. 当时哈巴谷就说：“我对你有信心。” Apa artinya Bapak Ibu? 什么意思呢？ Saat kita belajar beriman kepada Tuhan, iman itu bukan sesuatu yang ketika kita berdoa kita sudah berpikir, misalnya nih, saya punya hutang, saya berdoa, Tuhan tolong saya punya hutang. Tapi di pikiran saya sudah punya pikiran, oh saya akan minta tolong kepada dia, habis ini minta tolong kepada dia, habis ini minta tolong kepada dia. 就是我们以信心的话，对上帝有信心的意思，不是说，比方说我们有欠债的话，我们求神帮助，但是一方面我们的想法的话，我会向某一个人求助。 Bukankah kita seringkali begitu? Ketika kita berdoa, Tuhan tolong. Benak kita sudah berpikir, saya akan minta tolong ke siapa ya? Saya akan minta tolong ke siapa? Itu manusiawi. 就是我们不是经常这样做吗？就是当我们求上帝救我们、帮助我们，但是我们已经有了想法，要向某一个人帮助。 Tapi ada kalanya ketika kita minta tolong kepada si A, tutup jalan. Kita minta tolong kepada si B, tutup jalan. Minta tolong kepada si C, tutup jalan. Dan kita hanya bisa tolong ke siapa? Tolong kepadamu saja ya Tuhan. Itulah iman. 有时候我们向就是甲乙丙丁求助的话，没办法，无路可走，最后我们才说求神帮助。 Tidak ada cara lain untuk kita diselamatkan. Semua tutup jalan, hanya Tuhan saja yang menyelamatkan. 就是没有别的道路可以救我们，只有上帝。 Bapak Ibu, kita tidak akan memahami Injil, kabar baik, kalau kita tidak sadar segala usaha kita adalah kain kotor. 所以我们不会我们就是不相信福音。如果我们不知道我们所想的、经历的都是肮脏的不。 Oleh sebab itu, ketika Paulus menyadari itu, Paulus semakin kokoh di dalam Kristus. 所以当保罗醒悟到这一点的话，他在基督里更加坚固。 Di dalam Roma 1 ayat 1 Paulus mengatakan, dari Paulus hamba Kristus. Dia sadar dia hamba Kristus. 就是在这个罗马书第1章第1节在那边说，就是保罗奉召为使徒。 Dari mana Paulus berpikir dia adalah hamba? Ya, dari mana dia berpikir dia adalah hamba? Kata yang dipakai adalah doulos. 就是说他怎么知道他是一个使徒？因为他用的字是 doulos。 Ada beberapa macam hamba. Salah satunya adalah hamba budak yang sudah bekerja sekian tahun lamanya. Lalu pada tahun ke-7 biasanya ada disebut tahun pembebasan. 所以有第一种的仆人的话，他是奴仆，所以他第7年得到释放。 Nah, di tahun pembebasan itu si budak ini punya kebebasan untuk lepas dari tuannya atau untuk tetap kepada tuannya terus menghamba. 就是在第7年，他有选择，他要释放，他要出来，从他的主人，或者他继续服侍他的主人。 Dan tidak sedikit orang yang ketika melihat kebaikan tuannya, ketika lihat tidak ada jalan lain dan ini jalan yang terbaik, maka yang dilakukan, dia pergi ke pengadilan dan berkata, aku mau diperbudak oleh dia. Dia diberikan anting-anting. Zaman dahulu anting-anting itu anting-anting tanda mau tunduk kepada tuan yang demikian. 也是不少仆人的话，因为他看到主人的好意的话，最后他跑去法庭的话说，我愿意跟随我的主人一辈子。后来给他戴耳环。 Dan itulah Paulus. Dia tahu Tuhan adalah satu-satunya jalan yang sudah menyelamatkan dia dari hidup berdosa. Dipanggil kepada keselamatannya. Oleh sebab itu dia menghamba kepada Tuhan. 所以保罗他明确知道只有上帝唯一的救恩，所以他一辈子侍奉上帝。 Pertanyaannya adalah, 问题 kita 是 menghamba kepada siapa? 我们成为谁的使徒呢？谁的仆人呢？
Hidup kita selalu menghamba kepada sesuatu. Kalau bukan Tuhan, maka itu adalah berhala. 就是我们的生命一直在做某一件事情、某一件东西的仆人、使徒。如果不是神的话，就是 kita bisa menghamba 就是 kepada 偶像。 kita bisa menghamba kepada diri kita. 有可能我们把我们自己成为我们自己的仆人。 Kita bisa menghamba kepada uang. 有可能金钱我们成为金钱的仆人。 Pekerjaan, keluarga, kesuksesan dan lain sebagainya. 有可能我们成为工作或者成功的仆人。 Tapi Paulus mengingatkan, seharusnya kita menghamba kepada Tuhan. Seperti pengakuan Westminster mengatakan. 这是保罗提醒我们，我们应该成为上帝的仆人，好像Westminster 所说的， bahwa orang diciptakan untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan seumur hidup. 只是神创造人的话，为了荣耀上帝，为了享受上帝所赐给。 Bapak Ibu, remote ini dipakai untuk apa? 这个遥控拿来做什么呢？ Memindahkan slide, betul ya? 这是短片， Tapi andai 投影 kata, 机用的。 ya, andai kata meja ini goyang-goyang, lalu remote ini saya pakai untuk ganjel meja, bisakah? 那比方说这个桌子摇动的话，我就是用这个遥控夹这个桌子，不让它摇动呢，可以吗？ Bisa, betul ya? 可以。 Tapi pointer ini akan rusak. 但这个小这个设备都会弄坏了。 Hidup saya diciptakan untuk menghamba kepada Tuhan. Kalau saya menghamba kepada yang lain, apakah bisa? Bisa. 就是上帝创造我的生命之后，为了成为神的奴仆仆人。 Tapi hidup kita akan rusak. 但是如果我把别的东西成为我成为别的东西的仆人的话，我的生命会坏了。 Oleh sebab itu Paulus mengatakan, sadarlah kita membutuhkan keselamatan dari Tuhan, kita menghamba kepada Tuhan. Seperti Paulus katakan. 所以我们要醒悟到的话，我们需要神，我们要成为上帝的奴仆。 Yang kedua, yang terakhir, 第二点，最后， Paulus sadar Injil itu sudah membawa dia kepada keselamatan. Oleh sebab itu dia berhutang Injil. 所以保罗说，这个福音已经带给他救恩，所以他欠这个福音的债。 Injil itu datang kepadanya bukan tanpa perantara. 这个福音来到他身上的话，不是没有一个中介人。 Ada orang-orang yang juga menolong Paulus. 有些人帮助这个保罗， Oleh sebab itu Paulus ketika sudah mendapatkan keselamatan dan dia sadar keselamatan besar itu, maka dia berkata, aku berhutang Injil kepada orang Yunani dan kepada orang Yahudi. 所以当他知道这个福音的话，拯救他的话，他说我欠福音的债。 Saudara, ketika kita sadar, 当 kita 我们醒悟 diselamatkan. 到，我们被拯救， Kita diselamatkan untuk juga membawa keselamatan untuk banyak orang. 就是我们被拯救，也是为了带给别人救恩。 Menunjukkan sikap Injil dan menunjukkan Injil kepada orang-orang lewat hidup kita dan lewat pemberitaan kita. 所以借着我们的生命，就是展现福音，也是借着我们的口传扬福音。 Saya ingin menutup khotbah ini dengan pertanyaan. 就是我要做一个结束，我们做一个反省的问题。 Kepada siapa kita menggantungkan keselamatan kita? Mari kita periksa, jangan sampai kita salah memilih kepada siapa kita bergantung. 就是我们的救恩是依靠谁呢？ Yang kedua, kalau Injil itu isinya adalah Kristus yang membuka relasi kepada kita. Sudahkah kita menanggapi relasi Kristus dan mengisahkan di dalam hidup kita, menunjukkan Injil itu kepada orang-orang sekitar kita? 如果福音是上帝与我们的关系，我们是否已经借着我们的生命的话，把福音讲出去呢？